أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada semua pendengar, kepada semua penonton? Harap semua dalam keadaan sihat, yang sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diridai olehnya, dan sentiasa mengisikan hati kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada episod kali ini, yang mana kita akan membincangkan satu surah lagi yang baru, iaitu surah Al-Humazah, yang biasa kita dengar, yang biasa imam-imam kita pun membaca di masjid bila kita salat jemaah dan sebagainya. Akan tetapi pernah tak kita mengambil sedikit daripada kita punya effort untuk kita memahami, sedikit daripada kita punya effort untuk kita cuba mengamalkan dan tadabbur ayat-ayat yang sedang dilantunkan oleh para imam-imam kita. Jadi kita mendalami sedikit lebih di dalam surah ini, iaitu surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama sekali dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah, iaitu celakalah bagi mereka yang humazah dan juga lumazah. Kenapa celaka? Ini kerana pertama sekali kita nak kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan humazah dan lumazah. Humazah ini yang dimaksudkan adalah bagi mereka yang sentiasa menghina ataupun mencaci ataupun berkata buruk dengan lisannya. Itu humazah. Akan tetapi lumazah, iaitu orang yang menghina ataupun mencaci ataupun memberikan mimik-mimik muka maupun lirikan-lirikan mata untuk menghina seseorang. Jadi satu, kita menggunakan untuk menghina seseorang itu dengan menggunakan lisan. Lagi satu adalah dengan menggunakan mimik-mimik muka. Itu adalah humazah dan lumazah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan celakalah bagi mereka. Wail dikatakan di dalam para ulama kita mengatakan membawa dua makna. Makna yang pertama, wailun, iaitu ianya adalah satu nama yang diberikan kepada neraka, iaitu salah satu nama daripada neraka namanya wail, neraka wail. Wailun yang makna yang erti yang lain, iaitu ia membawa kepada tiga makna yang merangkumi kepada makna celaka. Yang pertama adalah al-khizyu, iaitu al-khizyu iaitu kehinaan. Al-halak, kebinasaan. Yang ketiga adalah al-azab, iaitu azab seksa. Jadi Allah SWT nak mengatakan dekat sini, bagi mereka yang suka menghina orang lain, sama ada dengan lisan maupun sama ada dengan mimik-mimik muka ataupun lirikan-lirikan mata, mereka adalah orang yang terhina. Mereka adalah orang yang dihancurkan oleh Allah SWT, dan mereka adalah orang yang akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung, allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Siapakah antara mereka yang suka menghina orang lain? Salah satu sifat daripada mereka adalah mereka ni suka mengira-ngira harta. Yahsabu anna malahu akhlada, dan mereka menyangka harta mereka tu akan kekal bersama dengan dia. Okey, para pendengar dan para penonton sekalian, agak-agaklah, kenapa seseorang itu boleh merendahkan orang lain? Kenapa seseorang itu boleh menghina orang lain? Puncanya sebab apa? Puncanya yang utama dan pertama sekali adalah sebabnya berpunca daripada kesombongan hati seseorang itu. Mereka merasakan diri mereka besar. Mereka merasakan diri mereka ni lebih hebat daripada orang yang lain. Kerana itulah mereka mencaci dan menghina orang yang lain. Kalau mereka merasa rendah diri,
mereka merasa diri mereka ni lemah, mereka tidak akan melakukan penghinaan tersebut kepada orang lain. Akan tetapi soal hati, puncanya daripada hati, kesombongan diri, sifat antara sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang ini yang suka menghina orang lain, antara sifatnya mereka suka mengira-ngira duit dan juga menyangka bahawa duit yang mereka dapat itu akan kekal bersama dengan mereka. Dalam erti kata lain, mereka ni hanya fikir duniawi. Mereka ni hanya fikir aspek keuntungan dunia. Mereka inginkan pujian daripada manusia di dunia, tetapi pujian daripada Allah semuanya belakang cerita. Ini adalah antara sifat yang patut kita hindarkan. Kerana itulah punca kesombongan akan membuatkan seseorang itu menghina orang yang mereka rasa lebih rendah daripadanya. Mari kita dengar ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengatakan selepas ini. Yahsabu anna ma lahu kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Apakah yang mereka bakal terima daripada mereka menghina orang lain, daripada mereka memperkecilkan orang lain? Apakah mereka akan terima? Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Hutamah datang dari perkataan hutam, iaitu yang digiling, yang dihancurkan. Wa ma adraka mal hutamah. Allah SWT mengatakan, tahukah engkau apakah itu al-hutamah? Allah menjawab, narullahil muqadah, iaitu api Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang dinyalakan. Maksudnya dekat sini bahawa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang sungguh panas, yang mana kalau orang masuk dapat menghancurkan. Begitu saking panasnya api tersebut dapat menghancurkan sesiapa saja yang masuk ke dalam neraka hutamah ini. Oleh kerana itu, bila kita lihat soal penghinaan manusia, soal memperkecilkan orang lain, ini adalah antara kita mengambil harga diri maruah orang yang lain, yang sebenarnya haram di dalam agama. Apa yang Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan juga maruah diri kamu haram untuk kita ambil daripada mereka. Maksudnya dilarang antara kita dengan orang yang lain untuk kita mengambil harga diri mereka, untuk kita mengambil sebahagian daripada harta mereka. Haram. Ini kita dapati bahawa surah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan perkataan wailun, iaitu celaka bagi mereka, iaitu doa kebinasaan, doa kehinaan dan juga azab bagi mereka. Wailun di dalam Al-Quran cuma ada 2 surah saja. Yang pertama yang sedang kita bincangkan sekarang iaitu surah Al-Humazah, dan yang kedua adalah di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Kalau mutaffifin pula apa cerita dia, nanti kita akan cerita, tapi secara ringkasnya Al-Mutaffifin ni adalah mereka yang mengurangi timbangan apabila mereka menimbang. Ini soal jual belilah. Kan kadang-kadang kita pergi pasar dan sebagainya beli barang, kan kadang-kadang kalau kita nak mengurangi timbangan, merekalah yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebinasaan di atas mereka. Kalau kita lihat di dalam 2 surah ini, wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatil lumazah. Satu adalah celaka bagi mereka yang kurang-kurangkan timbangan, lagi satu adalah celaka bagi mereka yang menghina-hina dan memperkecilkan orang lain. Sebenarnya kedua-dua ini ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan sesungguhnya darah kamu, harta kamu dan maruah diri seseorang itu haramun alaikum, haram ke atas kamu. Kerana itulah apabila kita mengambil harta orang lain dan kita mengambil maruah diri orang lain dengan menghina dia, memperkecilkan dia, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghina hidup kita. Kerana itulah berhati-hati. Janganlah kita mempunyai kesombongan diri sehinggakan kita merasakan diri kita ni lebih hebat daripada orang yang lain, membuatkan kita memperkecilkan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api yang sedang dinyalakan ni, mereka ni akan masuk ke dalam. Kemudian Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah, yang di mana api tersebut akan terus membakar menuju ke dalam hati dia. Afidah, ke dalam hati dia. Kenapa?
kerana dalam isu dia menghina orang lain, memperkecilkan orang lain, ini adalah puncanya daripada hati. Kerana itulah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala pertama sekali yang dia akan terus membakar sehingga ke dalam hati. Api Allah Subhanahu Wa Taala beza dengan api kita di dunia. Api kita dekat dunia ni mungkin sepanas-panas api tersebut kalaulah kita campak ayam frozen ke dalam sebagai contoh. Kadang-kadang luar dia dah hangus, dalam dia tak masak, kan? Tetapi api Allah lain sikit. Api Allah ni adalah api yang agung, di mana kalaulah kita masuk di dalam, bukan luar saja yang hangus tetapi luar dalam akan terbakar. Itu saking kuatnya api Allah Subhanahu Wa Taala. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa sesungguhnya mereka akan berada di dalam keadaan yang tertutup dan diikat di tempat tiang. Maksudnya, kalaulah kita bagi contoh secara duniawi, biar kita senang faham sedikit. Kalaulah kita ambil ayam tersebut, kita nak barbecue kan, kemudian ayam ataupun sate lah sebagai contoh. Sate tu kita cucuk di dalam lidi, dia tercacak di dalam satu lidi yang mana dia kekal di situ, tak bergerak. Dan sate tersebut kita nyalakan pada api yang satu sahaja, iaitu api ni berada di sini. Sate tu kita bakar direct dekat sini. Agak-agak makin lama makin panas tak benda tu, kan? Makanan tu makin panas kan, makin hangus lagi. Macam gitulah manusia dalam api neraka. Mereka akan terikat di dalam tiang yang tegak dan dia akan dinyalakan di satu tempat sahaja. Dan ingat, api Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja di luar panas dia, tetapi terus menuju ke dalam hati manusia. Kerana itulah surah Al-Humazah ni sebenarnya amat sangat berkesan kepada diri saya. Kerananya kita mesti ada fasa, kita mesti ada situasi yang mana di dalam satu situasi tersebut kita merasakan diri kita ni lebih hebat daripada orang yang lain. Baiklah daripada pelbagai bidang sekalipun. Mungkin mereka yang berada dalam bidang IT sebagainya, sebagai contoh saya berada dalam satu bilik orang yang expert dalam IT dan saya pun sedang buat komputer ni, sudah tentunya perasaan tu ada. Mungkin kita akan merasakan diri kita ni lebih hebat daripada dia. Mungkin dia tak tahu dan sebagainya. Ataupun kita berkawan, ada dua kawan rapat dan kita adalah tak suka satu orang ni, mungkin kerana perangai dia ke, mungkin kerana tabiat dia ke. Saat dia masuk ke dalam bilik sahaja, saya dan kawan saya pun melirikkan mata untuk menunjukkan dia dah masuk. Pernah tak kita mengalami situasi tersebut? Okey, yang tak pernah walhamdulillah. Yang pernah tidak terlambat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini semua sebenarnya adalah is a form of kehinaan. Is a form of kita merendahkan diri orang lain. Siapakah kita nak merendahkan orang lain sedangkan kita sahaja adalah serba kekurangan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah adalah satu surah yang mana apabila kita dengar surah ini dibacakan ataupun kita yang membaca surah ini, pastikan bila kita membacanya, kita tepuk dada kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan hati kita, supaya di dalam hati kita ini tidak ada kesombongan sehingga kita memperkecilkan orang lain. Kerana ini adalah satu dosa yang besar, yang mana sebenarnya dosa ini yang kita mengumpat di belakang hal orang lain dan sebagainya, haruslah dan wajiblah untuk kita meminta maaf kepada dia. Okey? Kerana ini adalah dosa yang mengangkat harga maruah diri dia. Jadi berhati-hati bila kita nak mengumpat ataupun kita nak memperkatakan perkara-perkara yang mungkin dia dengar dia tak suka, maka kita elakkan. Kerana itulah dalam kita memperbanyakkan diri kita untuk berdiam diri ini adalah sebenarnya untuk kita mengundang kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. As-sukutu alamatur ridha, kan? Bila orang yang banyak diam ni adalah satu petanda yang dia redha atas suatu perkara. Okey, jadi berhati-hati dalam perkataan perbicaraan kita. Saya teringat salah satu daripada ulama salaf kita mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Bagi siapa yang banyak cakap dia, sebenarnya banyak salah dia. Oleh itu, untuk mengelakkan diri kita daripada banyak kesalahan, maka elakkan diri kita daripada banyak percakapan yang tidak berfaedah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan juga hidayah, memelihara hati kita, memelihara perbicaraan kita. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Medina Design and Interiors kerana mereka sudi untuk menginfakkan sebahagian daripada harta mereka di dalam ruangan ilmu, memberikan kita tempat untuk kita menjamu ilmu kepada para penonton dan para pendengar sekalian. Jadi kita mendoakan kepada Medina Design and Interior semoga terus maju
dan yang penting maju di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saja kalau ada yang couples ataupun dan sebagainya yang ingin membeli rumah, kemudian nak desain rumah dan sebagainya, saya sendiri sebenarnya menggunakan Medina Design Interior dan sungguh-sungguh memuaskan, alhamdulillah. Dan bolehlah cuba untuk survey Instagram mereka, ada jugalah di Medina Design Interior, boleh lihat dan kontak mereka jika memerlukan. Dan bagi pendengar dan para penonton sekalian yang mungkin ingin turut serta dalam menginfakkan sebahagian daripada harta dalam ruangan ilmu, maka kita juga membuka tangan dan menadah tangan yang besar untuk menerimanya, supaya kita dapat melaburkan dalam ruangan ilmu. Semoga ianya menjadi satu saham yang berterusan sehinggalah di akhir hayat kita nanti, selagi mana sesi-sesi dan juga episod kita ini dimanfaatkan oleh orang ramai. Jadi bagi mereka yang mungkin mendapati bahawa selama mana episod kita ini sangat-sangat memanfaatkan bagi diri kita, maka silalah share kepada sahabat-sahabat handai, kepada teman-teman. Semoga dimanfaatkan dan menjadikan ini sebagai sebab untuk kita merubah diri kita untuk ke arah yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.